Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Kisah Sang Kancil dan Sang Gajah. Bermulalah kisah pada suatu petang, Sang Kancil yang cerdik bersia-sia di dalam hutan belantara. Sedang ia bersia-sia, tiba-tiba Sang Kancil terjatuh ke dalam jurang yang amat dalam. Berkali-kali Sang Kancil cuba untuk keluar. Malangnya, tidak berjaya. Setelah segala usaha yang dilakukan adalah sia-sia, Sang Kancil pun mula berfikir, macam manalah aku nak keluar dari lubang yang sangat dalam ini. Setelah lama berfikir, namun tiada idea yang bernas untuk Sang Kancil keluar dari lubang tadi. Tetapi Sang Kancil tetap tidak mahu berputus asa. Dalam kebuntuan mencari idea, tiba-tiba Sang Kancil terdengar bunyi tapak kaki yang besar. Kalau bunyi tapak kaki macam ni, lain tak lain, mesti Sang Gajah ni. Kemudian, Sang Kancil pun mula dapat satu idea yang bernas untuk menyelamatkan dirinya keluar dari lubang tersebut. Tidak lama kemudian, Sang Gajah pun lalu dan menegur Sang Kancil. Sang Kancil, kau tengah buat apa tu? Tanya si gajah. Aku tengah menyelamatkan diri ni. Kau nak selamatkan diri dari apa? Tanya gajah lagi. Aku tengah nak selamatkan diri dari bahaya lah. Kau cuba tengok ke atas tu. Langit nak runtuh. Dia dah kelihatan gelap. Balas Sang Kancil. Gajah yang dungu ini pun terus mempercayai Sang Kancil bulat-bulat. Habis tu, macam mana kita nak selamatkan diri ni? Tanya si gajah. Apa kata kau masuk sekali dalam lubang ni dengan aku? Kalau langit runtuh pun, kita masih selamat di sini. Tanpa berfikir panjang, Sang Gajah pun terus melompat ke dalam lubang itu untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian, Sang Kancil pun mengambil kesempatan untuk melompat di atas badan Sang Gajah dan terus keluar dari lubang yang dalam itu. Ha, pada muka engkau, aku selamat, kata Sang Kancil dan berlalu pergi meninggalkan Sang Gajah yang masih terpinga-pinga di dalam lubang tadi. Seronok kan bila kita membaca balik cerita kanak-kanak seperti ini? Teringat masa zaman kecil dahulu. Inilah cerita dongeng dan turun-temurun yang diwarisi dari zaman ke zaman. Tapi, bila difikirkan balik, apa yang cuba disampaikan melalui kisah ini? Kita kena jadi seperti Sang Kancil yang cerdik tetapi tidak baik. Ataupun kita jadi seperti Sang Gajah yang baik tetapi tidak cerdik. Orang baik tak cerdik akan ditipu. Orang yang cerdik tetapi tidak baik akan menipu. Jadi, janganlah kita mengikut perangai Sang Kancil seperti dalam cerita tadi. Kerana Sang Kancil yang cerdik tetapi tidak baik telah menipu Sang Gajah untuk menyelamatkan dirinya. Jangan juga kita jadi seperti Sang Gajah. Kerana walaupun baik tetapi tidak cerdik, diri ini akan ditipu. Jadi, kita tiada pilihan yang lain selain jadi orang yang cerdik dan baik. Kerana orang yang seperti ini tidak akan ditipu dan juga tidak akan menipu. Dan pengakhiran cerita Sang Kancil dan Sang Gajah itu sepatutnya jadi begini. Sang Kancil, kau tengah buat apa tu? Tanya Sang Gajah. Aku terjatuh dalam lubang yang besar ini. Dah berkali-kali aku cuba untuk keluar, tapi masih tak berjaya. Apa kata kalau kau tolong aku? Kalau engkau berjaya tolong aku untuk keluar dari sini, aku akan bagi engkau tebu yang paling besar dalam hutan rimba ini. Balas Sang Kancil. Oh, ya ke? Baiklah, tapi bagaimana aku nak keluarkan kau? Cuba kau tengok sekeliling. Mana tahu
Ada dahan kayu ke, pokok tumbang ke, yang kau boleh guna untuk keluarkan aku dari lubang ini. Oh, aku nampak. Ada dahan kayu. Kemudian, sang gajah pun menggunakan kekuatannya untuk menolak tunggu kayu itu ke dalam lubang. Sang kancil pun keluar dari lubang itu dan seperti yang dijanjikan, memberikan sang gajah tebu yang paling besar dalam hutan rimba. Jadi, pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah tadi, jika kita berada dalam kesusahan, jangan sesekali mengambil kesempatan dengan membuat jahat kepada orang yang hendak membantu kita. Dan jika kita ingin membantu seseorang, biar mengikut kemampuan diri sendiri. Bak kata pepatah, ukur baju di badan sendiri. Jadi itulah pengajaran yang kita boleh belajar dari kisah sang kancil dan sang gajah.